yang sentiasa bersujud kepada Allah Ta'ala ini, kelebihan dia rapat dengan Tuhan. Roh inilah yang membentuk jasad kita. Kita jadi berjuru, kita jadi ingat Tuhan apabila roh kita itu kuat hubungan dengan Allah. Maka antara kesan dia menyebabkan seorang itu jadi berjuru. Seorang itu jadi berjuru kerana roh dia sentiasa bersujud ke Tuhan. Ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Roh yang jauh daripada Allah, tak pernah bersujud kepada Allah, maka hati jadi keras, payah nak buat taat. Gitu saja. Ada orang tidur dia kata 10 tahun dah tidur tak pernah ambil air semaya. Adakah sebab tu menyebabkan hati kita jadi kotor? Ya. Sekalipun kesan dia tidak banyak, tetapi ia mempengaruhi juga. Kan kita sebut dah apabila hati bersih, Nabi kata apabila kamu bersihkan diri kamu, yakni ambil air semaya, maka Tuhan membersihkan kamu. Apabila kita tidak bersihkan diri kita, Tuhan tak bersihkan hati kita. Kesan kepada ada kesan. Apa saya lah ni jadi hati kotor? Kemungkinan cuba terang rutin kita harian kita ubah sikit, ambil air semaya ketika nak tidur. Lagu mana jadi lemah lembut kau dah. Dengar kata tok lelaki kau dah. Roh tak pernah sujud sepanjang hayat, tak ada masalah, benda ni tidak berdosa. Tetapi kurang dia dengan Allah Ta'ala. Dari sudut dosa tak, misalnya dia tak pernah ambil air semaya, ataupun dia tidur junub paciruk. Jarang orang junub tiap-tiap malam tak pernah sabar. Misalnya setiap kali tidur mesti junub misalnya, maka roh dia tak dibenarkan sujud bagi Allah Ta'ala. Tak apa, tak jadi tak dosa, tak gapo. Cuma kuranglah dia dengan Tuhan. Anak ambo boleh pitih di awal tahun, ikutlah awal tahun tu Muharram ke Januari ke awal tahun. Lepas pada tengah tahun, maka dia nak tubik zakat. Tak boleh lagi lah. Zakat ni kena cukup setahun baru boleh bayar zakat. Lepas tu kalau dia waktu tubik juga, maka hukum dia sedekah sunat sahaja. Sebab tu kita kalau ada pitih zakat, tentu dah wajib. Pertama, kalau kita ni orang kaya, ingat, siapa-siapa dia kaya, pertama kalau dia ada duit banyak, pertama dia kena perhati sangat zakat dia. Zakat nego dia, zakat gapo dia, zakat barang kemah. Kalau misalnya pakai lebih, biasa standard orang kampung sini pakai tebani amah, tebani sebelah. Dia nak zakat ni, tu kena bayar zakat. Ya perhiasan sebenar tak kena bayar zakat jika pakai standard. Tinaga sekat ni mokcik tu. Nak sabar. Selok ingat kamu dia pakai kemas saja. Nampak pakai baju sekerat. Apa pakai kemas saja tutup dah aurat dia. Pelik sungguh. Mokcik jual goreng pisang lah. Orang Kelantan ni suhu. Kalau pasir mah gak bunyi pasir mah gak. Nama pasir mah dah minat mah dia. Ada orang mari buah dengan mokcik di pasar Siti Khadijah. Assalamualaikum, mokcik kata, mokcik suka kau duduk di Kelantan ni nampak susah, mokcik duk jual, Allah sianya jual etok ya mokcik. Mokcik kata, mokcik saya jual etok ya. Sia mokcik susah kata. Lepas lagu mana perasaan mokcik kata, duk Kelantan ni susah kau payah kau kan. Mokcik tu kata tak ada masalah. Doa tepan ni, lemah. Hukum berita tu pakai telai dia pakai. Biar tak apa, terima kasih mokcik. Orang jual itu gelar tinggi dia. Ni, tak apa, tak ada masalah. Mokcik tu kata yok gitu. Pakai senyap. Pemberita tu gaji 2,000. Pakai orang aduh ya gelar. Mokcik tu main kutu gelar mah orang yang dulu. Ni. Tak beli hok kecil-kecil ni. Tak pakai. Ni pok 2 jari so. Ni. Balik sana, tak tahulah. Ada kis tu mokcik tu jual tok perai biasa. Naik kereta private, duduk gini. Kereta kan. Mokcik debel yang dulu hisap rokok. Duduk gini. Mari orang ambil pakai pop. Ngatang-ngatang mokcik tu. Dah gelar cuma ni. Hok san ni, hok asli. Tak ada bunga-bunga apa dia, hok toko. Kalau boleh gotel-gotel lagu ni buat gitu. Maksud nampak asli sangat kau mahal. Mokcik tak penting lah kau mana. Orang tu. Jadi zakat penting. Kedua, kalau ada lebih lagi, okey, sedekah.
Kerana Nabi kata harta tidak akan berkurangnya dengan sebab sedekah. Jagalah harta kamu dengan sedekah. Kita fikir apabila sedekah harta kurang tak, Nabi kata pelihara harta kamu dengan cara bersedekah. Kalau kita sedekah Tuhan cara harta kita, keselamatan kedai kita, gapo Tuhan cara apa? Sebab kita waktu bersedekah. Kenapa kita tidak baca bismillah sebelum surah At-Taubah? Gini. Surah At-Taubah tu memang Nabi ayat lagu tu tak ada bismillah. Bara'atun minallah. Pakai awak mari lagu tu lagu. Kerana apa? Kerana surah Bara'ah ni dia kecek mengenai perang jihad, mengenai kemarahan. Maka ada riwayat kata turunnya surah Bara'ah tu ketika Tuhan nak marah. Maka tak usah sebutlah yang maha pemurah, yang maha penyayang, tak usah sebut ayat ni. Sebab tak sesuai dengan surah tu. Surah ni kecek bak bunuh orang lah bak. Kalau jumpa orang kafir mana-mana pun pergi bunuh dia. Jadi kalau sebut Tuhan yang maha pemurah penyayang, jadi macam tak masuk dengan surah tu. Maka Nabi Muhammad tinggal situ dan sampai sekarang tak boleh baca. Haram hukumnya dah. Haram baca bismillah di surah Bara'ah. Nama bismillahirrahmanirrahim Bara'ah tu tak boleh. Tengok dulu tu, misalnya kita awal surah tak boleh baca dah. Tengok surah makruh baca. Bismillahirrahmanirrahim kita pun baca tengok ayat surah Bara'ah. Makruh hukumnya. Tu muktamad, ada kata haruh tapi ambil pilih makruh lah. Dia kata betul kalau kita nak doa kepada mak kita, kita kena sebut lagu ni. Nak minta ampun kepada mak kita, kita kena sebut ya Allah ampunkan dosa rohani ibu aku. Kena tambah rohani. Dah. Kali ibu dia nama rohani kali. Nama. Kalau ibu kita nama rohani tak apa, tak syarat sebut rohani dah. Biarlah dia mati dia terus kok gapo dia. Apa penting sebut nama ibu kita pun sah dah, tak ada masalah. Tak syarat sebut nama rohani lah. Dia kata masalah nak susmeh tok laki dia belakang ni. Gini, dia kata tok laki hamba ni jenis merah kambing, merah lembu. Jadi maghrib dia bang lewat maghrib. Hamba was-was selalu. Jadi hamba semaya awal waktu semacam. Dia nak semaya dengan dia lagu mana dia lewat. Gini. Tengok lagu mana lewat sangat kau dak. Kalau boleh lewat sikit semaya dengan tok laki kita, berjemaah dengan tok laki kita. Tapi kalau lewat nak terlepas, tak suruh ikut dia dah. Oyak kata, lewat sangat dah kita bimbang takut terlepas, kita nak kerja banyak lagi. Minta izin dengan dia. Tak ada hak dia nak marah dah. Tapi kalau nak terlepas waktu, tak suruh ikut dia dah. Kubel dah tutup laki tu. Kalau kesuntukan masuk, mana lebih afdal? Solat sunat wuduk ke solat sunat qabliyah? Solat sunat wuduk ke solat sunat qabliyah? Buat sekali. Saja aku semaya sunat qabliyah maghrib dan sembahyang sunat wuduk kerana Allah Ta'ala. Buat sekali lalu. Tak usah tinggal. Rugilah kalau kita tak niat, takut tak boleh pahala sunat wuduk. Ada pendapat kata kita semaya gapo-gapo saja lepas pada ambil semaya dapat pahala sembahyang sunat wuduk. Macam tahiyatul masjid juga. Jadi kalau kita ambil semaya, kita pun mai semaya sunat qabliyah. Masuk dah semaya sunat wuduk, masuk dah semaya sunat wuduk sebagai semana semaya tahiyatul masjid. Masalah kita semaya sunat witir. Semaya sunat witir lepas pada semaya 2 rakaat nak bangun serakaat orang lepas subuh. Sudah habis waktu witir. Witir ni lepas pada semaya isyak sampai masuk waktu subuh. Orang lepas subuh habislah waktu tu. Faham nak maya ke mana? Witir yang tak jadi. Tak jadi. Ya witir tu penting bisa tu. Lagu mana? Okey, kita qada lah macam qada lah semaya. Lepas subuh pun tak apa boleh semaya. Semaya serakaat atas nama qada sebab lepas dah waktu dia. Qabliyah 2 rakaat maya dah, serakaat lepas. Tak boleh. Pas lagu mana? Maya lepas pada tu. Maya lepas pada bel tak apa. Tapi atas nama qada lah, jadi qada. Bab bukan waktu dia ni. Apa dia?
Gapo dia ni? Kalau lampu di luar, anak kecil tidur, kacik gigi, solat mutlak. Kalau lampu luar, apa kaitan dengan ambo? Dia tanya masalah lampu, tanya wiring dah apa lampu luar. Lagu mana ni masuk dia ni? Lampu luar ni apa dia? Nyala sendiri kau lagu mana? Automatik lah dia panggil itu kalau nyala sendiri. Tak payah panik benda lagu tu, pasal automatik. Nyala sendiri jing dah lah. Ambo tak tahu tu masalah lampu dia syok kau apa dia cakap ambo nak pergi japi juga. Tak boleh nak kata jing lah. Jingnya ada waktu juga lampu pun nak kerja dia pada masa juga nak lepok tidur juga. Ni kereta mampu pun jing juga. Jing kereta mampu pelik sungguh. Jing biar munasabah juga lah. Ambo tak tahu ni. Gapo dia ni kalau mampu lampu dah rasa lampu di luar. Memanglah lagu tu pelik. Tak tahulah hangpa tak faham ni soalan ni dah. Kedua, anak kecil tidur kaki gigi. Ni menurut perawak-perawak lah. Dia kata antara tanda gangguan jin kepada seseorang tidur kaki gigi. Ya ni. Okey, orang ni ada gangguan sekalipun dia tidak menunjukkan tanda-tanda. Dia tak buat, dia tak mimpi, dia tak gapo, tapi ada tanda. Tanda besar lagi ngatuk. Jadi orang jenis nidu. Kedua, nguak nidu. Sedawa angin atas belakang. Ni ada benda. Orang ni sudah diganggu oleh. Sekalipun dia tak ada tanda-tanda, cuma dia jenis nguak, jenis nidu. Okey, ada benda tu. Orang tua panggil halo. Halo dah. Tanda-tanda dia lah. Tapi orang jenis kaki tidur sungguh ada juga. Buku yang kita tidur tadi. Tu ada juga tu bukan halo tu. Tu halak lain panggil halak lain. Solat mutlak sebelum tidur. Solat mutlak sebelum tidur. Mai sunat saja-saja. Boleh, tak ada masalah apa. Tapi moleknya molek tambah sikit solat sunat hajat ke. Masuk sunat mutlak belaka juga tu. Semaya istikharah, semaya taubat, semaya syukur, semaya gapo, molek tambah sikit. Kalau nak semaya mutlak pun boleh. Saja aku semaya kerana Allah Ta'ala. Saja aku semaya 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Tak ada nama. Itu semaya sunat mutlak. Tak ada apa dia nak hajat dah. Saja aku semaya 2 rakaat kerana Allah Akbar. Semaya sunat mutlak dipanggil. Solat sunat wudu boleh kau niat sekali dengan solat sunat lain. Boleh. An Abi Darda mauqufan. Gapo dia makna dia? Hadis ni hadis mauquf. Yakni Abu Darda yang kata, dia tak sandar ke Nabi. Dia siapa sudah dia lah. Berarti dia tak kata Nabi kata, dia kata dia. Abu Darda kata. Tu mauquf panggil. Kalau marfu' ni sandar ke Nabi, mauquf dia berhenti di sahabat. Tafakkuru sa'atin ka ibadati sana. Hamba tak ingat secara jelas mata dia tapi lebih kurang gitulah. Tafakkuru sa'atin khairum min ibadatin sab'ina sana. Gitu lebih kurang. Tak silap hamba lah dalam kitab sebut berfikir 1 saat lebih afdal daripada 70 tahun ibadat. Lebih kurang lah ibarat dia lebih kurang lagu tu Apa hukum? Dalam hadis kata redha Allah pada redha kedua ibu bapa dah. Dan ada hadis suhur dah. Redha Allah fi ridha'il walidaini. Dah. Redha Allah bergantung dengan redanya orang tua kita. Lagu mana kalau orang tua suka anak dia maksiat, anak dia tak tutup aurat, Allah saya redanya anak saya tak tutup aurat. Anak dia tak ngaji fardu ain, Allah anak saya jauh cuma tak ngaji fardu ain ya. Jauh kalau lagu tu reda ke tak? Sebab ibu bapa dia reda. Dua-dua tak diredai oleh Allah. Mak dia tak diredai, anak dia tak diredai oleh Allah. Bukan kata ridha Allah fi ridha'il walid, maknanya anak tu selamatlah sebab mak dia reda kepada dia. Dia tak tutup aurat, mak saya reda, tentu tu reda. Siapa dia ajar lagu tu? Ibu bapa kena reda benda yang Tuhan reda. Kalau tidak, ibu bapa sekali dengan anak dia tidak diredai oleh Allah Ta'ala. Ni anak tak semaya tak apa, asal we pitih kita. Allah saya anak saya jauh sekali.
Dua-dua nya marah di Tuhan. Mak pun kena marah Tuhan, anak pun kena marah Tuhan. Ridha Allah hok mana kata ridha il walidain. Suami pun lagu tu juga suka ya. Suami, misalnya dalam hadis Nabi kata, tidaklah meninggal seorang perempuan sedekah suami dia redha mengenai dia. Suami dia kata, orang tanya tu email kata lagu mana demo dengan bini demo dulu, Allah jauh sungguh kata. Tak semaya dia. Bagus sungguh kata. Oh kemah, hamba menyakut benar orang tak semaya. Lepas tu tutup aurat, dok pakai skirt, rambut merah, belai hijab. Oh kemah kata. Demo redha tu bini hamba. Oh hamba redha benar dia. Dia mati pun dah ada disko ni. Oh kemah molek. Surga ada lagu tu. Kan dari hadis kata, tidaklah meninggal seorang perempuan sedangkan suami dia redha masa hidup dengan dia, syurga dia. Payah bini. Kena teka hati tok laki kita, biar ketika kita mati tu dia, biarlah ada balas sikit-sikit tapi hamba suka dia. Biar tok laki kita ingat kita. Lepas pada tu ini kau layu. Go. Tapi biar dia redha dulu kita. Waktu syurga kita. Tak usah fikir mengenai dia. Syurga dah kita. Sebab tu kena teka hati. Sebab tu kalau bak suami kena teka. Kalau bak isteri kena teka hati suami. Mak pak dia tak reda, dia mati, tak apa. Surga lagi suami dia kalau suami dia reda. Ni duduk cara mak pak, tok laki tak cara. Kalau dia mati, tok laki dia benci ke dia, tak ada apa dia. Sudah cerita dia. Pas dia buat suka mak pak dia buat suka mak pak, tok laki tak suka. Teruk saja amalan dia. Tak pernah diangkat oleh Allah Taala. Sebab tu kita kalau nak nikah kita kena fikir. Seorang lelaki ni kita kena taat 100% lebih daripada mak ayah kita lagi, suami kita. Tengok, payah. Minta izin gapo dia, oh payahnya lah. Nyada masalah tapi biar kita teka lagu tu. Biar suami kita kena kok kita. Nak marah pun hamba tak boleh nak marah ke demo ni pot tolong sungguh demo. Biar lagu tu. Pasal jenis kaki wak lauk kok gitu ni. Dia kata kalau tidur tu gelap sangat, tepat ke gelap ke setan. Mana kalau cerah ke tepat kita. Molek boleh tak kita pasal lampu tidur? Gini. Moleknya tidur dalam gelap dulu. Lepas tu kalau lepas pada tu buka lah sikit. Ataupun ketika nak tidur tu, ketika tak tidur lah mana lagi duk berbaring pasal lampu ni. Lepas pada tu baru tekan lampu biar tidur gelap. Memanglah apabila gelap ni setan kuat lah. Tok laki reda dengan maksiat isteri dia. Tak boleh dah, hukum dia dosa lah, haram. Ar-ridha bi maksiatun. Reda dengan maksiat kedua-duanya. Suami reda dengan maksiat isteri dia, maka isteri itu berdosa, suami pun berdosa. Tugas dia, suami jaga isteri. Jaga makan minum saja, jaga dia jangan buat benda salah. Jangan dia lawan Allah. Jangan dia tak belajar ilmu fardu ain. Jangan dia tak tutup aurat. Tu jaga dia. Bukan we makan saja. Ni beli selayar, beli krisi, beli apa. Ni. Bini. Kembali kata. Jamai dulu. Beli ikan. Beli ikan bukan main. Pergi jual ikan. Naik motor. Ni. Ambil peti pula kau celuh ni. Dalam ekor. Basuh jeruk. Kawan tu dah pergi. Ikan. Kau air apa dia ni? Mari kembali gantung. Esok nes tengah lagi orang jual ikan tu mari. Tunggu depan rumah. Bukan kata pukul 8, pukul 9, nes tengah. Jamai dulu. Dia lagi. Kita jamai kecil dulu dia tengok orang style beli kembali gantung. Lah ni tak ada dah kalau buat gitu memang terkejut. So tamai tapi. Kamu Dia kata mak saya ni umur 90 tahun. Apabila 90 tahun lebih ni, kadang-kadang ambil wuduk dia tak betul dah, semaya dia tak betul, tapi bacaan dia ingat lagi Fatihah ke apa dia apa semua. Kalulah masuk dalam kategori nyanyo, maka kita suruh dia semaya saja. Dia semaya ngaruk koi, semaya betah makan nasi, minum air. Semaya. Lepas tu semaya tu ingat pula. Jadi tak payah cara dah dia. Tak ada dosa, tak ada apa dia. Kalau betul-betul dah hilang, dah ingatan dia betul tak betul, tak wajib semaya dah. Tak wajib semaya. Tak suruh paksa dia lah. Nak makan paksa suruh puasa, tak payah puasa dah kau. Sebab hilang dah. Akal dia dah puasa. Tak betul dah. Nyanyuk ni macam hilang dah ingatan dia jadi ingat tak ingat
Jadi lagu tu. Cuma nasi lauk ayam tu ingat lagi, Maidin ingat lagi. Nampak semaya yang tak ingat. Tu jangan nyanyuk juga tu. Ni nyanyuk paling berat sekali ni, ingat ke Maidin. Oh ingat ke Tuhan, ingat ke Maidin, kat nak mati. Ada orang minta ijazah doa Nabi Allah Khidir alaihi salam. Doa Nabi Khidir ni baca 4 kali sehari dia. 4 kali sekali baca. Ya 4 kali ulang 4 kali sekali baca. Baca pagi sekali, baca malam sekali. Sangat mujarab untuk keselamatan, untuk gapo-gapo supaya hidup kita seharian selamat. Baca lepas subuh sekali, lepas maghrib sekali. Gapo dia? Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Fama kana min nikmatin faminallah. Tu situ ada tulis fama kana min nikmat. Tu dinding kiblat tu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Ayat ni diulang 4 kali. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Fama kana min nikmatin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. 4 kali baca. Sangat mujarab diuji. Jadi hamba ijazah lah amalan doa Nabi Khidir. Nabi Khidir ni amalan Nabi Allah Khidir alaihi salam tu. Dibaca 4 kali, ulang 4 kali, ya 4 ayat diulang selama 4 kali petang ya. Pagi sekali, malam sekali. Insya-Allah tak berlaku apa-apa yang kita tidak ingini. Kecuali takdir Tuhan tak suruh ayat dah. Insya-Allah orang zaman dulu yang boleh tolak. Dia panggil nahas dengan takdir. Kalau mati dia tak boleh tolak. Mati tak boleh tolak orang zaman dulu. Kalau dia tahu mati dia tak boleh nak tolak. Tapi kalau accident tak mati dia boleh tolak orang zaman dulu. Oh yang dulu dia boleh tolak. Misalnya hamba hari ni kalau hamba turun, hamba dapat firasat hamba akan accident. Maka dia pergi ke ada satu tempat orang yang dulu bisa tak bisa dia pergi. Dia baca di pokok ke apa dia lepas dia panggil nahas. Dia tu dia lepas di pokok tu. Pokok tu tengok nyobah di pelakar ke apa dia. Dia selamat. Tapi mati tak boleh ngubah. Kalau dia tahu takdir misalnya, dia nampak firasat tu hewi kepada dia, tu hewi belakang, beritahu ke dia. Tu hewi kepada dia kerana amalan-amalan tertentu, maka dia kata dia mati hari ni. Tu dia tak boleh nak kata gua ni. Mati tak boleh nak elok. Tapi kalau buat nahas biasa, bala ke ujian tu dia boleh tolak. Hukum installer Photoshop software seumpamanya private bukan gapo dia bahasa Inggeris kita ni Inggeris bisa belajar payah selalu. Namo ngaji Inggeris tak cakap ngaji tak pandai-pandai ni sebab tak ada duit nak bayar subs. Kita guna ni software ko bukan software ni. Software tu orang ngajar tu nama ustaz software tu. Software ni panggil apa? Software ke apa ni? Software ni lah alat macam kita nak buat gapo-gapo ni, nak buat design ko, nak buat gapo dia, ikutlah. Nak buat gapo dia dalam komputer tu. Ya ada software dia nak tekan ni nak suruh jadi muka jadi mutaligak ko gapo dia ikutlah. Kita ambil kita cebok gitu ya. Tak payah apa pun dia. Lepas tu hamba pun ambil buat kerja ya, buat guna design untuk buat job dia lah, buat kerja area gapo dia apa semua boleh kalau apa hukum dia. Curi ya kita tu. Barang orang kalau barang jual, kalau kita tak bayar hukum dia curi. Tu ya saja mula. Tu kaedah asas dia. Kita kena pisah juga jangan ambil barang lagu tu. Sebab apa? Sebab majlis fatwa kebangsaan dunia. Muktamar fiqh sedunia memfatwakan barang copyright, barang ni kalau kita ada benda cok itu lihat hujung kecil. Misalnya baju tu lambai gapo-gapo itu lihat kecil tu mana register. Bagi register dah, bagi ni daftar dah, maka kita tak boleh guna. Misalnya Coca-Cola, nama dia kita tak boleh tiru pandai-pandai nak jual baju kita cok Coca-Cola. Tak boleh. Baju gambar dia okey. Pak orang beli atas nama Coca-Cola bukan atas nama baju kita. Tak boleh. Dia panggil hak milik itu harta. Hak milik itu harta. Hak milik macam kita ni kau gambar hak milik dia, harta dia. Kecuali kalau terdesak sangat, misalnya benda tu payah kau gambar dia ataupun kita guna bukan untuk duit. Kita guna untuk gunaan kita, bukan untuk kepentingan untuk cari duit kau. Dia buat benak-benak untuk kita guna saja, tu mungkin boleh. Lagu tu.
Kalau untuk buat guna duit pula, berat. Orang tulis kitab penak-penak, kita photostat, kita jual dengan harga mahal pula, kita pula nego. Kita orang tanpa bayar royalty. Orang tu tak boleh lah, dia dosa. Boleh kodok kita hadiah Fatihah kepada malaikat. Sebab ambo dengar ada seorang ustaz tu, tak ingat dah mana. Dia kata boleh hadiah kepada malaikat. Kerana antara makhluk yang boleh tolong kita pada hari kiamat adalah malaikat. Di samping nabi-nabi, ulama-ulama, para orang mati syahid apa semua, antaranya boleh tolong manusia adalah malaikat. Maka kita pun sedekah Fatihah kepada dia. Boleh ke dia? Boleh hukum dia. Tak ada masalah apa. Orang mimpi tengok azab neraka. Tengok neraka Allah Ta'ala. Gapo dia masuk mimpi tu? Ambo tak tahu, tak ingat ambo. Takbir dia gapo dia mimpi tengok neraka. Sekurang-kurangnya pemandangan itu mengisahkan dia. Pemandangan itu mengisahkan dia. Kebaikan kepada kita berdoa. Ingat, kita kalau mimpi gapo-gapo kita ayat lagu ni. Ya Allah ya Tuhanku, kalau benda itu baik bagiku, beri. Kalau benda itu tidak baik bagiku, jauh ke aku daripadanya. Biarlah ia berlaku di dalam mimpi sahaja. Sebut gitu. Jangan, kalau nak nampak mimpi tak molek, jangan beritahu ke orang. Afdalnya kalau kita mimpi tak molek, jangan beritahu kepada orang, kecuali orang yang kita sayang sungguh. Dan orang itu kita tahu dia sayang kita. Kalau orang tak sayang kita, dia akan mentakbir mimpi yang tak comel, maka akan berlaku. Nabi kata mimpi itu seperti digenggamnya burung. Kita mimpi lagu ni burung. Apabila ditakbirkan mimpi itu, maka dia jatuh lalu, berlaku. Maka kalau orang tak sayang kita, dia akan takbir benda-benda tak comel. Mimpi lagu ni mati awak seminggu lagi. Sudah matilah kata orang. Maka kalau dia takbir lagu tu, berlaku katanya Nabi. Kalau orang sayang kita, dia tak akan beritahu. Dia nampak kata maksud dia tak comel, tapi dia kata insya-Allah molek tu. Sebab tu takbir mimpi ada diberitahu, ada tidak diberitahu. Kalau tak diberitahu, jangan tekan dia tu. Gapo dia maksud dia. Ada seorang tu dia seteruk. Maka apabila dia seteruk, cara ke dia adalah anak perempuan dia. Maka apabila gini keadaan dia pun pesan lah. Dia kata bagi kemah mek tu, patu pitih dalam bank, bui kok umur 2 orang lah. Anak jantan kau tak mari tengok mek tak seduk bui ke apa. Apa hukum? Boleh kau dok wasiat? Wasiat dia panggil dia. Sebab benda tu wis lepas pada mati. Jangan ambil lah ni dah. Jangan ambil lagi. Okey, kawin tu. Mek wi dah mek. Apa ni jangan nanti aku mati dulu. Maka kaedah dia, setiap pemberian selepas daripada mati hukum dia wasiat. Maka wasiat orang yang nak mati. Wasiat penyakit ni standard bawa pada mati, maka tak lulu hanya 1/3 saja daripada harta dia. 1/3 saja dia boleh wasiatkan sesuka hati dia kalau dia sakit nak mati. Biasa kita tengoklah sakit ni membawa kepada mati lah, kalau kita bawa umur dah lagu ni. Maka kalau dia sebagai pesanan dia, wasiat dia hanya lulu 1/3 harta dia. Dia nak wika pun dia 1/3 lah gila. Kalau bagi kemah dan duit itu bersamaan dengan lebih daripada 1/3, hukum dia tidak sah. Lebih-lebih lagi wasiat kepada ahli waris. Siapa dia terima zakat tak boleh terima wasiat. Misalnya anak jatah dia, anak tino dia kalau dia mati, memang hari zakat dah. Boleh terima zakat dah. Maka dia kata ginilah, mek wasiatlah rumah tu wi kepada anak tino. Tak boleh. Sama pun tak boleh wi kepada ahli pusaka. Kerana dia akan terima juga duit kan. Nak wi wasiat mesti bukan orang terima zakat. Orang suku zakat. Wasiat ni saya nak wi peti 1/3 harta saya, wi ke pondok, wi kepada masjid, wi kepada kawan ni sekian-sekian dulu. Tapi kalau dia wasiat kepada ahli zakat, hukum dia tak lulu. Walau sama, walau RM1 tak boleh. Ramai orang wasiat gitu. Patu so lagi wasiat halal ahli zakat. Wasiat ni wasiat berdosa.
Apabila ayah mati tak seruilah kepada anak jantan ni, tak mari tengok ayah, berdosa. Apa? Kerana berwasiat dengan benda yang haram, menghalal daripada hak orang yang apabila hidup, apabila dia mati, kawan tu boleh saka, dia wasiat kata jangan bui. Maksiat tu haram. Jangan nak buat, nak marah setara mana, bui masa hidup. Kita nak marah misalnya ke anak jantan kita, nak marah selajak, kita tak sewi pitih dia, nak marah selajak. Jangan buat wasiat lagu tu, berdosa. Lagu mana? Ambil pitih kita semua, tukar nama kepada anak tino awal-awal lagi. Bui ketika hidup dipanggil heboh. Heboh ni bui. Bui tukar nama ke apa semua. Lepas tu kita pun matilah dalam keadaan amin. Tapi orang tua takut tukar nama awal-awal. Apa? Tukar nama awal-awal. Rumah dia tukar nama dah. Mek tukar nama. Tukar nama awal. Mek bila-bila kalau mari masuk ke pintu belakang mek dia, tak masuk habis tu depan cuma rumah. Orang tua dia takut lagu tu. Dia takut orang budak-budak ni hambak dia. Dia boleh harta dia ke. Mak tak kenal ke. Kecuali orang yang jenis ada agama, orang tak ingat Tuhan sungguh. Nak cara kau orang tua ni payah. Nak cara kau budak payah. Orang tua lagi-lagi lah. Panjangnya lah soalan ni, kau apa dia ni karangnya ni. Sodoh lah. Kita baca soalan ni habis lah. Jika soalan Allah. Novel ni novel. Gini, khulasah daripada novel, sinopsis dia panggil. Dia kata dia ni kenal dengan orang putih, bukan dia orang luar negara. Orang kafir lah. Tiba-tiba gawe kau lagu mana kecek-kecek masuk Islam. Janji nak ikut Islam lah. Nikah sebentar. Apabila raja semaya ajar apa dia tak sikut betina tu. Ya saya ikut jantan tu tapi tak sih nak pakat lekung, tak sih sudah. Maka nak klik negara dia lah ke apa dia lagu mana tu lelaki ni nak buat kerja lagu mana. Siapa dia suruh pilih orang lagu tu? Pertama kamu nak tanya, siapa dia suruh pilih orang lagu tu? Tak usah dak gaya lah, cinta itu mengikut. Tak usah dak menipu kohong lah. Masa duduk gawe ni sanggup belaka orang tino. Awak bayar kepada saya 5,000, saya taat awak sampai mati. Mas kahwin 5,000, awak nak 5,000, awak taat sampai mati. Hari pertama tu mucu mulu dah. Tak dengar kata dah. Hari pertama dirakor dah. Menipu kohong perkataan ni. Sebab tu perkataan ni tak boleh bukti, tak boleh nak percaya. Jadi cari pasangan hok molek dah, jangan yang menimbulkan masalah kita. Kalau masalah lagu tu afdalnya cerai ke suami isteri tu. Sebab apa? Sebab kita dah tak boleh nak sayang dia, tak boleh nak bertanggungjawab kepada dia, dia tak boleh taat kita. Apa erti kita kekalkan hubungan perkahwinan kalau dengan lagu ni? Dia duduk makan dosa semacam, kita duduk makan dosa semacam. Ada orang duk kekal lagu tu tak boleh cerahkan malu kat orang. Demo nak tak anggur dosa tiap-tiap malam, tiap-tiap hari. Dia pun tak boleh nak taat demo. Dia pun jadi tak boleh. Jadi dosa lagu mana? Nak kekal lagu tu. Berhenti lah. Awak putuskan hubungan, awak tak berdosa, dia pun tak berdosa, dah ikut dia lah. Dosa orang kita tak boleh nak fikir dah, dia nak itu serah kepada Allah Ta'ala. Gitu maknanya. Jadi pandai-pandailah pilih pasangan pengantin. Pasangan hidup ni kenapa? Carilah pasangan hidup ni. Kena cari lagu tu supaya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Barulah tubik anak seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. Mokpok dia tu bisa tu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana min husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Jadi ambo nak royak satu benda dah. Jadi pondok ambonyo Madrasah Riba Al-Mustafa. Setiap tahun kita ada ke majlis Maulid sambutan majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada tahun ni kita buat kelainan berbanding dengan tahun-tahun lain. Iaitu kelainan apa? Kita ada ke pameran bagi-bagi Nabi. Alhamdulillah rezeki
tua tu pilih madrasah kita, pondok kita. Jadi apabila kita buat lagu tu, kita ada ke pameran selama 10 hari. Bermula daripada 12 Rabiul Awal sampai 12 sampai 10, 22 dah. Betul. 22 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal bersamaan dengan 29 hari bulan 29 hari bulan 9 10 29 hari bulan 10 bersamaan 12 Rabiul Awal kita akan ada ke majlis pameran bagai-bagai Nabi. Bolehlah kita buat secara besar-besar di pondok kita. Maka apabila majlis besar-besar 10 hari pula tu pameran pula, maka tempat kita nak peki sikit. Tempat kita hanya ada bahaya di hujan, ada masalah banyak, jadi kita nak buat seming di depan masjid. Siapa dia moci-moci kakak-kakak nak besok pergi masjid kita, tahulah lagu mana. Depan tu kita nak buat pelataya seming. Luah jugalah, makan belanja banyak. Jadi kita merayu, minta bukan untuk hamba, untuk majlis Nabi SAW. Nah, tubuh Nabi tak boleh mari pun, janggut dia mari, nah, darah dia mari pun alhamdulillah dah. Boleh tengok juzuk tubuh Nabi secara yaqazah dah kita ni. Nah, tak boleh tengok seluruh pun, tengok sikit dah. Orang pergi ziarah, orang tengok pameran majlis Rasulullah dengan sebab pitih kita letak, orang jadi selesa, tak lecoh. Yang masalahnya depan pondok tu jadi lecoh. Maka kita nak buat seming. Jadi siapa-siapa dia yang berminat nak berkongsi, nak bersumber untuk Nabi dia juga. Hamba bukan minta untuk hamba untuk apa dia, untuk keselesaan semua. Orang mari ziarah pun boleh pahala ke dia. Orang nak kita tengok Nabi dia, nak kita tengok apa dia, dengan sebab seming kita tu jadi selesa, insya-Allah Tuhan tak akan sia-sia. Jadi belanja dia banyaklah. Jadi siapa dia menurut kemampuan kita, siapa dia yang nak bui lebih tak apalah, tak ada masalah, hamba terima belaka. Tak boleh 10 ya, 50 ya, hamba terima. Nak tak milih lah mana lah hambanya. Jadi untuk Nabi kita dan hamba sendiri, moga bagian ni sebulan lah, dari sebulan 2 minggu lagi. Elah tu kena start dah. Jadi kita jepulah, hamba jepuk secara khusus anggota muslimat kita lah, ahli kuliah kita untuk hadir pada hari itu. Itu sebagai maklumat, dan sumbangan bolehlah pergi direct kepada hamba boleh, ataupun nombor akaun nantilah kita royak pada minggu depan pula. Jadi hamba start uwa-uwa dah. Elah ni boleh start uwa-uwa dah, boleh tahu dah. Dalam 12 Rabiul Awal tu insya-Allah majlis tu akan berlangsung. Wallahu a'lam.